Setelah selesai melakukan pembentangan video berserta dengan laporan kajian, saya telah ditugaskan untuk membuat infografik, iaitu menunjukkan aliran proses bagaimana kumpulan kami membentangkan kajian tersebut. Jadi kami bermula daripada permulaan perbincangan kami sehinggalah kami menyiapkan tugasan dan bersedia untuk dihantar kepada pesyarah. Infografik ini adalah bertujuan untuk memberi dengan penerangan lebih lanjut kepada orang lain dan juga pesyarah sendiri agar dapat mengetahui bagaimana aliran kami mencari bahan-bahan kajian kami. Semasa kuliah Tamadun Islam dan Tamadun Asia Tenggara (TIKAS), pensyarah telah memberikan taklimat tentang kajian yang perlu dilakukan. Setelah mendengar maklumat tentang kajian, sebuah kumpulan yang terdiri daripada 7 orang mahasiswi telah ditubuhkan. Kami telah mencipta satu grup chat di WhatsApp bagi memudahkan perbincangan untuk memilih tajuk dan pembahagian tugas. Pada 3 Mac 2020, kami telah berkumpul untuk memberikan idea berkaitan pemilihan tajuk dan turut berbincang mengenainya di WhatsApp. Antara tajuk yang dipertimbangkan ialah Bobal Mekti Membina Ketamadunan, Usahawan Muda Membina Ketamadunan, dan Peranan Rumah Ibadat sebagai pusat tarikan pelancong. Tajuk ini dipilih kerana kami mendapati bahawa kajian berkaitan peranan rumah ibadat di Malaysia masih kurang dijalankan. Kami memilih untuk mengaitkan kajian ini dengan ketiga-tiga tamadun, iaitu Tamadun Islam, Tamadun Cina dan Tamadun India, kerana Malaysia merupakan sebuah negara yang berbilang kaum. Setelah mendapat kata sepakat tentang kajian yang ingin dilakukan, kami mula melakukan pembahagian tugas. Pembahagian tugas dilakukan dengan lancar kerana setiap ahli kumpulan memberikan kerjasama yang baik. Setelah selesai membahagikan tugas, setiap ahli kumpulan mula mencari maklumat berkaitan bahagian masing-masing. Walau bagaimanapun, semasa perbincangan berkumpulan yang dilakukan pada 20 Mei 2020 melalui platform Google, salah seorang daripada ahli kumpulan kami mencadangkan agar tajuk ditukar sedikit menjadi Peranan Rumah Ibadat Membuang Bahagian sebagai pusat tarikan pelancong kerana tajuk kajian ini terlalu spesifik. Melalui perbincangan ini, kami akhirnya memutuskan untuk menjadikan Peranan Rumah Ibadat dalam pembangunan sesebuah tamadun sebagai tajuk kajian kami. Berikut merupakan proses bagaimana saya mendapatkan bahan, iaitu dengan melakukan sedikit kajian di Google Scholar dan beberapa kajian lain di laman web Google. Sebelum saya menguraikan tentang cabaran yang dihadapi oleh rumah ibadat dalam membangunkan sesebuah tamadun, terlebih dahulu saya akan bercerita tentang proses bagaimana saya mendapatkan maklumat untuk melakukan penulisan serta pembentangan video ini. Semasa perbincangan bersama ahli kumpulan mengenai tajuk dan pembahagian tugas dilakukan, saya telah memilih untuk melakukan salah satu bahagian dapatan kajian, iaitu bahagian cabaran yang dihadapi oleh rumah ibadat dalam membangunkan sesebuah tamadun serta bahagian penutup. Saya mula melakukan pembacaan ilmiah sejak 20 April 2020 mengenai rumah ibadat di Malaysia, di mana saya juga sering berbincang dengan ahli kumpulan jika terdapat sebarang kekeliruan berkaitan tajuk kajian ini. Bagi mendapatkan maklumat mengenai cabaran yang dihadapi oleh rumah ibadat di Malaysia, saya telah menggunakan beberapa kata kunci seperti cabaran, isu, kekangan dan halangan yang dihadapi rumah ibadat di Malaysia semasa melakukan carian di internet. Saya telah membaca hampir kesemua artikel yang saya dapati semasa melakukan carian di internet dan hanya memilih beberapa artikel yang bersesuaian dengan penulisan saya. Artikel yang telah dipilih telah saya masukkan di bahagian slide. Sekian itu sahaja proses saya dalam mendapatkan maklumat mengenai penulisan dan pembentangan video ini. Dalam proses mendapatkan bahan, dalam kajian kumpulan saya telah ditetapkan tugas masing-masing untuk mengikut pembahagian kerja yang telah dibincangkan sebelumnya, iaitu saya perlu menyediakan bahan-bahan dan maklumat untuk bahagian dapatan kajian peranan rumah ibadat dalam pembangunan sesebuah tamadun. Saya mula mencari bahan dan juga sumber-sumber maklumat pada awal bulan Mei. Saya menggunakan media Google dan juga ResearchGate. Saya menjadikan ianya sebagai bahan rujukan dalam kajian kumpulan saya, dan saya tertarik dengan kedua-dua sumber ini sebab dia tak terhad pada satu atau sesebuah kaum saja, tapi dia menerangkan pelbagai kaum dan pelbagai fungsi untuk setiap kaum, untuk setiap rumah ibadat. Dan sumber ini juga saya kongsikan bersama ahli-ahli kumpulan saya lain supaya sumber rujukan tidak bertindih. Dan saya juga lebih tertarik untuk fokus pada
peranan rumah ibadat pada awal tamadun berbanding peranannya pada masa kini. Walaupun tidak banyak berubah, tapi masih meletakkan sedikit perbezaan. Dalam kajian kumpulan kami, saya telah ditugaskan untuk membuat penulisan bagi bahagian pengenalan dan juga latar belakang. Dan secara umumnya, kajian kumpulan kami adalah berkaitan dengan rumah ibadat. Maka dari situ, saya telah menggunakan rumah ibadat sebagai kata kunci bagi saya mendapatkan bahan-bahan berkaitan dengan penulisan kami. Saya telah menggunakan medium seperti Google Scholar, Academia dan ResearchGate sebagai aplikasi untuk saya mencari bahan-bahan ini. Dan selain itu, saya juga telah membuat beberapa kajian berkaitan dengan ketibaan agama-agama di tanah Melayu sebagai bahan untuk menyokong bukti penulisan saya. Saya telah menawarkan diri untuk membuat bahagian dalam tugasan kajian, iaitu permasalahan kajian, persoalan kajian, objektif kajian, kepentingan kajian, batasan kajian dan kaedah penyelidikan kajian. Di mana kesemua bahagian tersebut saya telah berbincang bersama ahli yang lain dan telah dipersetujui oleh mereka. Jadi saya telah menggunakan kajian lepas serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tajuk kami, dan saya telah mengolah sedikit sebanyak untuk disesuaikan dalam kajian ini. Oleh itu, secara keseluruhannya, daripada keseluruhan Untuk kajian ini, setelah tugasan dibahagikan antara ahli kumpulan, saya telah ditugaskan untuk menulis tentang cara rumah ibadah berkembang dalam sesebuah tamadun. Dengan menggunakan aplikasi yang boleh diakses dari internet, saya telah menemui banyak bahan-bahan yang boleh digunakan untuk penulisan bagi kajian ini. Setelah saya menemui beberapa bahan tersebut, saya membaca ulang untuk memastikan bahan tersebut daripada sumber yang sahih dan tidak diciplak daripada mana-mana pihak. Saya juga antara bahan yang saya temui ialah e-book, jurnal dan keratan akhbar di atas talian. Saya juga memuat turun beberapa keping gambar yang boleh digunakan ketika perbentangan. Assalamualaikum. Nama saya Fatin Munirah binti Khairuddin, bernombor matrik A170878. Jadi, saya ingin menceritakan sedikit tentang proses bagaimana saya mendapatkan bahan rujukan untuk menyiapkan bahagian dalam laporan kajian berkumpulan ini. Dalam laporan kajian berkumpulan ini, saya telah ditugaskan untuk mencari bahan kajian dan menyiapkan bahagian sumbangan rumah ibadat dalam pembangunan sesebuah tamadun. Jadi, saya memulakan pencarian bahan rujukan pada 25 April 2020 menerusi laman pencarian Google. Saya mengumpulkan jurnal dan yang berkaitan dengan tajuk ini, dan saya mula mengenal pasti isi-isi yang akan membantu saya untuk menyiapkan laporan kajian ini. Antara laman sesawang yang saya gunakan untuk mencari bahan ialah Google Scholar dan juga perpustakaan online yang disediakan oleh UKM, Library Gemilang. Dan saya juga telah screenshot beberapa bahan bagi memudahkan proses rujukan saya. Selain itu, saya juga ada bertanya, pendapat dan juga meminta nasihat daripada rakan sekumpulan saya. Sama ada jurnal ataupun buku rujukan yang saya dapatkan boleh diguna pakai ataupun tidak sebagai rujukan. Selain daripada jurnal, saya juga merujuk kepada beberapa buah buku yang menceritakan tentang rumah-rumah ibadat di Malaysia. Dan sepanjang proses pencarian, mudah bagi saya mendapatkan info tentang rumah ibadat masyarakat Islam, iaitu masjid, berbanding masyarakat lain iaitu gereja, tokong dan juga kuil. Proses menyiapkan laporan kajian berkumpulan ini bagi saya tidaklah mudah, tetapi tidak juga susah kerana saya mempunyai ahli kumpulan yang sangat-sangat membantu dan bersama-sama menjayakan laporan kajian ini. Sekian daripada saya, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Refleksi bagi kumpulan kami, kajian yang kami lakukan berjaya dihasilkan melalui komitmen padu daripada ahli kumpulan kami sendiri, dan kami lebih faham tentang kehendak tugasan selepas perbincangan dengan antara kami melalui Google Meet dan juga WhatsApp group. Kami juga lebih faham selepas dapat pencerahan dan juga penjelasan daripada pensyarah sendiri. Kami mengutamakan kajian secara berkumpulan kerana kami mempunyai sedikit cabaran dalam membuat perjumpaan secara dalam talian kerana ada antara kami yang isyarat telefon agak perlahan, tidak
dan kelas online dan padat dan juga berbeza waktu antara kami. Jadi kami bersependapat untuk melakukan perjumpaan di malam jam 11 malam dan sehingga ke 12 malam. Itu je waktu yang kami dapat. Jadi kami manfaatkan waktu tersebut. Okey, baik. Dalam melalui penghasilan kajian ini, kami dapat mengasah kemahiran kami seperti teknik editing, penyuntingan. Kami dapat lebih tahu macam mana nak berkomunikasi dalam aplikasi. Iaitu sekarang dengan waktu-waktu macam ni, kami perlu terus menggunakan aplikasi-aplikasi sebegini untuk membuat perbincangan antara kelas kami dan juga kami memerlukan komunikasi yang efektif. Dan seterusnya kami dapat terokok sumber-sumber kepustakaan secara online dengan lebih sebelum ini mungkin kami hanya terhad kepada penggunaan bahan-bahan dan sumber-sumber di library, di perpustakaan, tapi kami juga sekarang lebih banyak terokai sumber-sumber melalui online. Okay, selain itu, kami juga dapat mengeratkan hubungan silaturahim kami melalui hubungan lama. Walaupun kami tak memerlukan gerak badan yang banyak, kami juga dapat komunikasi yang efektif walaupun hanya di aplikasi. Dan seterusnya kami juga lebih faham tentang kepentingan, peranan dan cabaran yang dihadapi oleh masyarakat berkaitan dengan rumah tanpa mengira kaum, bangsa, agama. Tapi rumah ibadat ni memberi kesan baik, memberi impak yang baik terhadap manusia sejagat. Sekian itu sahaja refleksi daripada kumpulan kami. Terima kasih.